Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana kita akan menyambung pada tajuk yang baru berkenaan dengan bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Pasal pada menyatakan tentang bab puasa. Diwajibkan bagi seseorang untuk berpuasa pada bulan Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Bermakna jika mana berlaku salah satu daripada 5 perkara ini, maka wajiblah kita untuk melakukan puasa yang wajib di bulan Ramadan. Dan kita juga sedia maklum bahawasanya puasa yang wajib itu dia ada 6 jenis puasa yang wajib. Yang pertama adalah puasa di dalam bulan Ramadan, yang kedua adalah puasa qada, yang ketiga adalah puasa nazar, yang keempat adalah puasa kafarah, yang kelima adalah puasa yang disuruh oleh pemerintah ketika nak melakukan sembahyang sunat meminta hujan. Yang keenam adalah puasa yang dibayar ganti terhadap perkara yang dilakukan yang melanggar dam ketika melakukan umrah ataupun haji. Jadi ini enam jenis dinamakan sebagai puasa yang wajib. Subhanallah. Dan kita juga sedia maklum puasa juga ada berbagai hukum. Ada dinamakan sebagai puasa sunat, ada juga dinamakan sebagai puasa yang makruh dan juga puasa yang haram. Puasa sunat itu jelas. Adapun puasa yang makruh itu puasa pada hari Jumaat tunggal atau hari Sabtu tunggal ataupun hari Ahad tunggal. Melainkan kalau hari Jumaat itu disertakan dengan puasa pada hari Khamis sebelumnya ataupun selepasnya itu pada hari Sabtu. Ini dinamakan sebagai puasa yang makruh. Adapun puasa yang haram ia terbagi kepada 2 kategori. Jenis yang pertama puasa yang haram tetapi sah. Yang kedua adalah puasa yang haram dan tidak sah. Adapun puasa yang haram tetapi sah adalah seperti puasanya seorang isteri tanpa izinnya suami. Dan puasa yang haram dan tidak sah itu adalah puasa pada hari-hari yang dilarang. Kedua hari raya, hari tasyrik dan juga puasa sunat yang bukan sebagai wiridnya setelah separuh Ramadan. Baik, setelah separuh Syaban. Baik, kemudian jadi di sini pengarang mengatakan diwajibkan bagi seseorang untuk mula berpuasa di dalam bulan Ramadan itu dengan salah satu daripada 5 perkara. Ahaduha bikamali Sya'bana salasina yauman. Yang pertama adalah dengan setelah sempurnanya bulan Syaban itu 30 hari. Bila bulan Syaban itu sudah 30 hari, bermakna dia automatik selepasnya bulan Syaban 30 hari itu masuknya bulan Ramadan. Dia tidak perlu lagi untuk diisytiharkan, dia tak perlu lagi untuk buat announcement dan sebagainya. Pasal dia ni auto. Kalau dia 29 Syaban, maka barulah kita kata kena tunggu announcement.
Mungkin hari ke-30 tu hari Syak, mungkin hari ke-30 itu sudah masuk hari pertama bulan Ramadan dan sebagainya. Subhanallah. Hari Syak ni dia berlaku bila salah satu daripada perkara ini berlaku. Pertama, bila orang sudah mula ada rumours. Sudah ada bual-bual di antara masyarakat, mereka melihat anak bulan. Tapi government belum kasih announcement, belum kasih lagi kata putus, pengumuman yang official. Maka sudah ada rumours, maka hari itu dinamakan sebagai hari Syak. Ni bila pada 30 Syaban. Subhanallah. Yang kedua, apabila yang mereport ataupun yang menjadi saksi itu orang yang tidak diterima penyaksiannya, seperti kanak-kanak, orang fasik dan juga orang perempuan. Subhanallah. Ini orang-orang yang tak diterima penyaksian mereka, tetapi mereka ini yang buat lapor, mereka ini yang testify depan hakim, bilang beritahu pada pemerintah bahawasanya tadi aku dah melihat anak bulan, maka hari itu dan dinamakan hari 30 Syaban tu dinamakan sebagai hari Syak. Dan hari Syak tu kita tak boleh puasa, melainkan kalau puasa qada atau sebagainya. Baik, so ini yang pertama. Apabila sempurnanya 30 hari daripada bulan Syaban. Yang kedua, wasaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqa. Yang kedua adalah dengan melihat anak bulan bagi orang yang melihatnya, walaupun orang yang melihatnya itu orang yang fasik. Contoh sekarang ni belum ada announcement, belum ada apa-apa pengumuman daripada kerajaan. Tiba-tiba orang tu dia nampak, walaupun dia tu orang fasik, dia nampak anak bulan. Cuma masalahnya dia punya penyaksian itu tak diterima. So untuk orang ini, walaupun dia fasik, dia wajib berpuasa, kerana dia telah melihat anak bulan. Orang lain belum melihat, maka dia belum wajib. Maknanya besok belum tahu untuk dia wajib. Tapi dia dah melihat anak bulan, bermakna besok dia dah wajib untuk dia berpuasa. Fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya, yakni anak bulan tersebut. Sambungan dekat sini. Yang ketiga, wasalisuha bisubutihi fi haqqi man lam yarahu bi'adli syahada. Yang ketiga adalah dengan ditetapkannya masuk awal Ramadan bagi orang yang belum melihatnya dengan pengkabaran orang yang diterima syahadahnya atau orang yang diterima penyaksiannya. Ini dinamakan sebagai adlu syahada. Di dalam bahasa Arab ni atau dalam agama ni dia ada dua macam keadilan. Satu dinamakan adlu syahada, satu dinamakan adlu riwayah. Kalau dinamakan adlu syahada, adil dalam sudut penyaksian, maka dia ada syarat-syarat yang berbeza. Syaratnya adalah orang itu orang beragama Islam, lelaki, merdeka, orang itu orang yang cerdik, dia bukan orang yang kurang cerdik. Dia kata dia nampak anak bulan, cukup tahu pun dia nampak kat TV. Ni orang mungkin dia kurang cerdik sikit, IQ dia ada problem. Maka orang macam ni tak diterima penyaksian dia. Orang yang mempunyai, orang yang boleh melihat, orang yang boleh mendengar, subhanallah, maka orang yang pekak atau orang yang bisu, orang yang buta, maka tak diterima penyaksiannya. Subhanallah. Dan seterusnya, ini dinamakan sebagai adlul asyhada. Penyaksiannya itu diterima, dan saksi ini sama juga syarat saksi bagi orang yang menjadi saksi bagi pernikahan. Dia sama sebenarnya. Subhanallah. So kalau orang yang jenis macam ini, dia seorang saja cukup. Dia seorang saja pergi kepada pihak pemerintah, pihak hakim, dan hakim bila cek dia ni memang okey, tidak ada problem, bukan orang yang terus melakukan maksiat, bukan orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar dan sebagainya, maka hakim menerima. Pihak government officially menerima penyaksiannya, maka diumumkan bahawa besok awal Ramadan. Subhanallah. Jadi ini yang ketiga. Baik. Warabi'uha, dan yang keempat, bi ikhbari adli riwayah mawsuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawsuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat, diberitahu oleh orang yang adil dari sudut riwayah yang dia percayai, yang dapat dipercayai. Adlu riwayah ini dia sama macam adlu syahadah, adil dari sudut penyaksian, tetapi kurang dua syarat saja, iaitu lelaki dan merdeka.
Jadi kalau contohlah sekarang yang bilang kita ni seorang perempuan, atau umpamalah isteri kita ke, mak kita ke, kakak kita ke dan sebagainya, tiba-tiba dia beritahu pada kita, dan kita ni memang tahu orang-orang seperti ini dia boleh percaya, dia bukan orang fasik dan sebagainya, dia beritahu kita mereka dia nampak anak bulan. Maka dia kata sini, sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu aw la. Jadi ia dinamakan sebagai besok dah wajib puasa, sama ada kita ini dalam hati kita percaya ataupun tidak percaya. Dalam hati kita ni boleh kata-kata ada possibility juga. Ini dah malam ini dah hari terakhir, dan so far aku punya isteri aku ni bukannya pembohong, takkan dia nak bohong for no reason. Jadi diterima pengkabaran atau penyaksiannya itu, maka jadilah besok awal pertama bulan Ramadan wajib puasa. Ataupun kalau orang yang dibawakan itu ada riwayah tetapi tak boleh percaya. Kita tahu dia ni suka bohong, tapi ketika tu hati kita merasakan bahawasanya ketika itu dia serius. Dia bukan nak bidik, dia serius, maka ketika itu penyaksiannya itu diterima, maka jadilah pada esoknya awal Ramadan. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadana bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi zalik. Yang kelima adalah dengan menyangka bahawa setelah masuk bulan Ramadan dengan menggunakan ijtihad. Bermakna dia masuk bulan Ramadan ini dengan ijtihad. Sama ada dengan perkiraan dia sendiri ke, ataupun dengan bunyi binatang yang tertentu ke, Allahu a'lam. Yang penting dia kata sini, masuknya bulan Ramadan itu dengan ijtihadnya bagi orang yang tidak mempunyai kesamaran pada tanda-tanda yang sebelumnya ini. Jadi bila ada masuk dia yakin dengan ijtihadnya itu, maka ketika itu masuklah pada keesokan harinya itu bulan atau hari pertama bulan Ramadan yang menyebabkan dia wajib untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada esok hari, menyambung kita lagi masih membicarakan bab berkenaan dengan puasa insya-Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam tasbih kafarat majlis.